Astaghfirullahalazim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kuliah maghrib kita dianjurkan oleh Masjid Abdullah bin Zubair ataupun Masjid TUDM. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini dapat sedikit manfaat daripada apa yang kita nak sampaikan, iaitulah dengan kita membacakan satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang sahih. Dan apa yang kita tuliskan tajuk di caption kita di Facebook ini adalah berkaitan dengan kemanakah roh kita setelah mati. Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya apa yang berlaku setelah mana kita meninggal dunia. Sebab bila mana kita meninggal dunia, maka roh akan tercabut daripada jasad. Ini yang biasa kita dengar, kan? Biasanya kita tahu bahawa jasad kita ini dia tidak ada apa-apa pun. Jasad ini adalah macam kita panggil sebagai sarung sahaja. Yang menggerakkan tangan kita, badan kita semua ni adalah roh yang ada dalam badan kita, dalam jasad kita. Esok bila sampai tahap kita dah meninggal dunia, sampai masa kita akan pergi meninggalkan dunia, mati, maka roh ini dicabut oleh Allah melalui perantaraan iaitu malaikat Israel, iaitu malaikat maut. Maka roh ini dicabut dan keluar daripada jasad, maka jasad tak boleh bergerak lagi. Kan, orang yang meninggal dunia tangan tak boleh angkat lagi, orang yang meninggal dunia tak boleh bangun berdiri lagi. Kenapa tak boleh bangun? Kenapa tak boleh berdiri? Kenapa tak boleh bergerak? Kerana roh di dalam jasadnya telah pun keluar. Jadi kita nak tahu roh tu pergi mana. Ini pandangan ulama berkaitan dengan roh terlalu banyak, dan terlalu banyak pandangan dan pendapat daripada para ulama berkaitan dengan roh. Berkaitan dengan roh. Antara yang menyebutkan tentang roh ini Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, antaranya Al-Imam As-Suyuti mengatakan, juga Al-Qurtubi juga mengatakan tentang roh ini dan membawakan dalil-dalilnya. Cuma yang pastinya kita nak ambil dalil daripada Al-Quran, yang mana Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Isra, yang kita katakan tadi pada awalnya. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat ke-85, kata Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan roh. Maka jawab pada mereka, qul, bagi tahu pada mereka wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh ni adalah urusan Allah. Bila sebut ruh ini adalah urusan Allah, maka kita ni tidak tahu berkaitan dengan roh. Bermaksud tidak ada manusia yang mengetahui lebih berkaitan dengan roh. Setelah mana roh itu, ataupun setelah mana wafat, mati, ataupun sebelum mana dihidupkan. Roh kita di mana kita tak tahu. Cuma apa yang Allah sebut di sambungannya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, menunjukkan bahawa kata Allah, dan apa yang kamu tahu berkaitan dengan ruh ini, satu ilmu yang tentang ruh ini, melainkan sedikit saja yang kamu tahu. Menunjukkan Allah bagi tahu pada Nabi SAW berkaitan dengan ruh hanya sedikit saja. Maka tak tahu lebih roh ni pergi mana, lepas ni buat apa. Sebab tu banyak pandangan daripada para ulama berkaitan dengan roh ni. Jadi ada yang katakan bahawa roh ini selepas mana meninggal dunia didudukkan di dalam kubur, kemudian ditidurkan. Ada yang disebutkan terus masuk di Iliyin. Ada juga dikatakan terus direhatkan oleh Allah. Ada yang mengatakan boleh bersia-sia berjumpa dengan roh-roh yang lain. Cuma tidak ada satu pendapat pun, tidak ada satu pandangan dan pegangan pun bahawa roh-roh ini boleh balik ke rumah menjenguk anak-anak dia. Tak boleh. Ini memang tak ada.
Jadi kena tahu yang itu baik-baik. Ini kadang-kadang siap-siap lah. Ada juga pegangan daripada manusia ataupun kita panggil sebagai orang-orang Islam ni yang menyangka dan menganggap bahawa roh boleh balik ke rumah pada tiap-tiap kali malam Jumaat, pada tiap-tiap kali Ramadan. Ini semua tidak ada dalil mengaitan bahawa roh ini akan balik. Tidak ada. Roh dia akan ada duduk tempat dia, cuma kita tak tahu di mana. Sebab itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, melainkan sedikit saja roh tu kita tahu berkaitan dengan cerita pasal roh. Jadi malam ni kita nak ceritakan satu hadis yang sangat panjang, dan saya kira kalau sempat kita habiskan. Saya ingat tak sempat lah, sebab dia ada dua cerita yang Nabi ceritakan. Satu berkaitan dengan orang mukmin, satu berkaitan dengan orang yang kafir. Jadi kalau sempat kita habiskan dengan orang mukmin, insya-Allah kita habiskan apa yang berlaku kepada roh orang mukmin setelah mana mati. Dan kalau dan saya ingat memang tak sempat sebab saya nak kena habis awal malam ini, dan insya-Allah roh orang kafir kita akan cerita pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Nak sebutkan apa? Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sangat panjang, dan hadis ini daripada Al-Barra bin Azib. Ini kita kena tahu berkaitan dengan hadis ini. Cuma saya tak huraikanlah siapa dia Al-Barra ini, sebab kalau hurai dia jadi lagi panjang. Sebab hadisnya juga memang panjang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih Azwan, terima kasih Muhammad Zikri, yang lain-lain yang minta yang bantu kita share, yang like, yang komen, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingat kita boleh share lagi kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin berada tidak ada buat apa-apa, mungkin boleh mereka juga join live kita. Terima kasih Nurul Hida yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan perkongsian kita berkaitan dengan ruh malam ini, itulah tentang hadis Nabi SAW, memberikan kita manfaat, insya-Allah. Baik, saya nak berhenti awal sikit pada malam ini. Mungkin kita akan berhenti pada pukul 8.45 macam tu, sebab kita akan ada satu lagi untuk saya lah yang biasa ikut kuliah. Untuk saya nanti kita akan ada satu lagi kuliah ataupun forum dipanggil, forum untuk surau An-Nur Astro Bukit Jalil dalam pukul 9 begitu. Saya akan share juga di Facebook nanti, insya-Allah. Cuma malam ni kita nak fokus kepada berkaitan dengan ruh ini, bagaimana keadaan ruh yang Nabi sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Daripada Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi SAW. Saya terus cerita berkaitan dengan apa yang nak disampaikan. Qala, kata Al-Barra bin Azib, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kata Al-Barra bin Azib, satu hari kami keluar bersama-sama dengan Rasulullah, pergi kita panggil sebagai mengiringi jenazah seorang laki-laki daripada kalangan Ansar. Maksudnya Nabi dan juga sahabat-sahabat yang lain ini tengah mengusung ataupun tengah membawa jenazah daripada kalangan sahabat yang daripada kalangan Ansar untuk nak bawa di perkuburan, ataupun untuk nak dikebumikan lah, senang ceritanya. Nak bawa, dah semayang, dah mandi, dah kapan, dah semayang, maka Nabi SAW dan sahabat semua nak bawa jenazah Ansar ini pergi ke bumi ataupun pergi ke perkuburan. Maka Al-Bara bin Azib kata, kami berjalan sama-sama dengan Nabi. Maksudnya Nabi berjalan dengan kami pergi hantar jenazah ini pergi ke kubur. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, fantahaina ilal qabri walamma yulhad. Kemudian sampainya kami di perkuburan, kemudian kami selesai di kubur, kami selesaikan urusan jenazah ini dengan kebumikan jenazah ini. Kemudian kata dia, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi duduk. Setelah mana selesai uruskan jenazah, orang Ansar ini, sahabat Ansar ini meninggal dunia, kemudian dalam keadaan telah dikebumikan. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, Nabi pun duduk. Maknanya Nabi duduk setelah mana selesai daripada pengkebumian, Nabi duduk. Kemudian kata dia, wajalasna haulahu. Kami pun duduk sama, kata Al-Bara bin Azib. Jadi ini juga merupakan dalil bahawa boleh tak kita nak memberikan tazkirah. Kalau kita biasa panggil talqin. Talqin ni sebenarnya kalau paling bagus ambil yang ini paling sedap, ataupun ini paling terbaik yang diberikan oleh Nabi SAW. Maknanya kita boleh pakai juga ni cerita yang Nabi nak ceritakan pada kita. So, talqin ini ataupun kita panggil sebagai sebenarnya talqin ni diberi peringatan kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang dah meninggal dunia. Jadi boleh tak kita nak membaca talqin di perkuburan? Boleh, sebab Nabi duduk. Kata Al-Bara bin Azib, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk. Setelah selesai daripada pengkebumian, Nabi duduk, wajalasna haulahu, dan kami pula duduk sekeliling Nabi. Maksud Nabi duduk dekat kuburan tu, Al-Bara bin Azib dan juga sahabat-sahabat lain duduk di keliling.
dikelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, dan kami duduk ni seolah-olah tak bergerak langsung, seolah-olahnya burung boleh duduk atas kepala kami. Maknanya tegaknya kami, seolah-olah kami menantikan bahawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kami. Maksudnya begitu. Kami duduk dikeliling Nabi dan kami tak buat apa-apa, kami duduk diam saja, maksudnya duduk yang tak bergerak, sehingga kata dia wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, kalau burung hinggap dekat kepala kami pun burung takkan lari. Maksudnya betul-betul tegak dan diam. Sahabat-sahabat ni duduk di keliling Nabi SAW. Kemudian kata dia wa fi yadihi ud, di tangan Rasulullah itu ada sebatang kayu, yankuthu fil ardi, kemudian dia lakar ataupun dia kalau bahasa kita dipanggil, kita goreskan tanah tu dengan hujung kayu tadi tu. Ud ni maksudnya kayu, kemudian Nabi goreskan, maksudnya Nabi macam main-mainkan di tanah tu, digoreskan, gores, kemudian kata dia farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat kepala Nabi SAW ke langit. Maksudnya angkat, ada yang kata angkat untuk melihat para sahabat, juga ada yang kata angkat tinggi. Kemudian faqala, kata Nabi SAW, ista'idhu billah min azabil qabri, kata dia marrataini aw thalathan, Nabi sebut ni 2 kali ataupun 3 kali, ulang-ulang, ista'idhu billah min azabil qabri, ista'idhu billah min azabil qabri, ista'idhu billah min azabil qabri. Kata Nabi SAW 3 kali Nabi ulang, mintalah berlindung kepada Allah daripada azab kubur, minta lindung daripada Allah azab kubur. Maksudnya Nabi sebut pada siapa ni? Nabi sebut pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kelilingnya, antara Al-Barra' bin Azib yang meriwayatkan hadis ini. Maknanya sahabat yang duduk di keliling Nabi SAW ini, mereka tengah tunggu Nabi nak sebut apa. Tiba-tiba pertama sekali yang Nabi keluarkan, ista'idhu billah, kamu minta lindung kepada Allah min azabil qabri, daripada azab kubur ini. Nabi kata begitu. Maknanya dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dihindarkan daripada fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya dalam keadaan kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kalaulah disoal oleh para malaikat dengan soalan-soalan yang mahsyur, dah kita tahu man rabbuka, man nabiyuka, maka kita boleh jawab dengan soalan-soalan kubur dengan jawapan yang betul. Subhanallah. Maka ini yang Nabi sebutkan, ista'idzu billahi min azabil qabri, minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur ini. Ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahawa azab kubur ini wujud, ada. Sebab ada sebahagian manusia ataupun pegangan, ialah ada juga pandangan-pandangan daripada kita panggil sebagai Mu'tazilah, antaranya yang mereka ini tidak percaya bahawa adanya azab kubur. Alam barzakh ni tak ada. Maksudnya alam barzakh ni tidak ada. Sebab dah mati, meninggal gitu je lah. Tidak ada azab kubur, tidak ada, maknanya alam barzakh ni tak wujud, kata dia. Ini sebahagian pandangan ataupun sebahagian pegangan yang dipegang oleh Mu'tazilah yang sesat. Yang kita orang Islam ataupun kita yang berpegang kepada ajaran Islam, kita yakin bahawa adanya azab kubur, adanya alam barzakh. Maksudnya daripada kita hidup dalam dunia ini dipanggil alam fana, kemudian kita nak pergi kepada alam akhirat nanti, ataupun kita nak pergi kepada yaumul hisab ataupun yaumul mahsyar, nak pergi ke sana, dia ada satu tempat rehat dipanggil alam barzakh. Makna barzakh di sini adalah pemisah. Barzakh maksudnya adalah pemisah di antara dunia dan akhirat. Jadi nak sampai kepada kita panggil sebagai yaumul mahsyar ini, dia ada satu tempat rehat, iaitu dipanggil sebagai alam barzakh, ataupun kita panggil sebagai alam kubur lah. Bahasa Melayu kita panggil biasa alam kubur. Sebab majoriti semua orang yang meninggal dunia akan masuk dalam kubur. Dia kata ada ke orang yang tak meninggal tak masuk dalam kubur? Ada. Orang yang mungkin meninggal dibaham harimau, orang yang mungkin dibom badan dia sehingga berkecai, maka tak jumpa badan dia. Orang yang mungkin meninggal dunia kalau zaman dulu ketika mana naik kapal untuk nak pergi haji, berjalan berbulan-bulan, meninggal dalam perjalanan, maka jenazah mereka ditenggelamkan di bawah laut. Ini semua menunjukkan tidak ada kubur. Jadi dipanggil sebagai apa? Dipanggil alam barzakh. Orang Melayu biasa dia sinonimkan dengan alam kubur, sebab biasanya orang meninggal akan masuk dalam kubur lah. Jadi barzakh ni antaranya pemisah. Dan alam kubur ini kita panggil sebagai kubur ini, dia boleh menjadi raudatun min riyadil jannah,
satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia boleh menjadi hufratun min hufarin niran. Dia boleh jadi lubang neraka, dia boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi ini yang Nabi sebutkan bahawa istaizu billah min azabil qabri, minta lindung kepada Allah daripada azab kubur. Sebab nak minta lindung pada Allah ni ketika mana kita hidup. Kita tak boleh minta lindung kepada Allah ketika mana kita mati, dah meninggal dunia, nak minta apa? Jadi ketika mana kita hidup ni lah sebenarnya kita kena berusaha untuk kita menjadikan kuburan kita itu sebagai kuburan yang menjadi raudatun, menjadi raudah, menjadi taman-taman syurga. Macam mana Ustaz? Banyak. Nanti kita akan huraikan satu persatu berkaitan dengan macam mana nak jadikan sebagai raudah ini, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka duduk dalam alam barzah, alam kubur, mereka tenang lah Ustaz. Ya, mereka tenang. Mereka tak diazab oleh Allah dalam kuburan itu. Subhanallah. Maka ini semua impian kita semua. Kita nak besok mati, kita nak duduk dalam kubur, dalam alam barzah, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang kita sebut saja taman-taman syurga bermaksud seronok. Sebab taman syurga tu dah seronok dah. Maknanya menunjukkan itu satu tanda yang baik untuk kita nak pergi kepada yaumul masyar, bahawa taman syurga itu tanda bahawa kita akan pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut pada para sahabat yang ada di kelilingnya, minta lindung kepada Allah daripada azab kubur, minta lindung daripada Allah kepada Allah daripada azab kubur. Kemudian summa qala, kemudian kata Al-Bara' bin Azib, kemudian Nabi sambung lagi perbicaraannya. Maknanya Nabi memang nak sampaikan sesuatu kepada para sahabat ketika mana Nabi duduk di perkuburan ni. Ketika Nabi duduk di perkuburan ni, Nabi memang nak sampaikan sesuatu kepada para sahabat supaya para sahabat boleh sampaikan kepada semua umat-umatnya selepas daripada itu. Kemudian kata Nabi, innal abdal mu'min. Nabi mula nak cerita berkaitan dengan sungguhnya seorang hamba Allah yang beriman itu. Nabi nak mula cerita. Sebab apa? Sebab Nabi kata tadi minta lindung kepada Allah daripada azab kubur. Seolah-olahnya sahabat-sahabat ni mungkin tertanya-tanya, macam mana azab kubur ni wahai Rasulullah? Maknanya ke mana roh kita nak pergi selepas daripada ni wahai Rasulullah? Nabi terus sambung sebelum ditanya oleh para sahabat, sebab para sahabat ketika itu dia duduk tegak, tak bergerak. Tapi Nabi cerita juga. Nabi kata, innal abdal mu'min, sungguhnya hamba Allah yang orang yang beriman ini, idza kana fi intiqa'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Nabi kata apabila sampai tahap inqita'in minad dunya, maksudnya dalam satu saat apabila dia nak terpisah dengan dunia, dan iqbalin minal akhirah, untuk dia nak sampai kepada akhirat. Maksudnya apa sini? Maksudnya dalam keadaan dia tengah nazak, tengah tenat. Maksudnya dalam keadaan seorang hamba Allah yang beriman ini, senang ceritanya, orang yang beriman ini ketika mana nazak dan tenatnya, Nabi nak sebut gitu. Nabi kata, nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat-malaikat daripada langit. Yang nampak siapa? Yang nampak hanya orang yang nazak ni saja. Orang yang baca Yasin sebelah dia, orang yang duduk jaga dia yang tengah nazak ini, maka dia tak nampak. Yang nampak siapa? Yang nampak hanyalah orang yang nazak dan tenat. Sebab itu kadang-kadang siapa yang ada pengalaman jaga orang yang hampir meninggal dunia, yang nazak dan tenat, sampai satu tahap, ini hadis Nabi SAW, sampai satu tahap dia nak berpisah dah dengan dunia, maksudnya nyawa je nak cabut, penglihatannya hanya dilihat satu pandangan, satu arah saja. Maksudnya kalau dia nak meninggal dunia dah, maka dia takkan paling-paling lagi dah, sebelah kanan, sebelah kiri tak ada lagi dah. Penglihatannya, pandangannya hanya kepada satu arah saja. Kalau kata gitu-gitu je lah sampai dia meninggal dunia. Jadi sebab apa begitu? Sebab Nabi kata nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun kepadanya malaikat-malaikat. Malaikah ni maksudnya jamak, maknanya banyak malaikat turun. Malaikat ni bukan malaikat Israel, bukan malaikat maut, tapi di sini dinisbahkan sebagai malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Nanti kita akan cerita, kuliah akan datang kita akan cerita pula bagaimana orang kafir pula yang meninggal dunia. Maksudnya orang yang kufur pada Allah, saat tenat dia, malaikat mana pula turun? Ini malaikat rahmat yang turun. Maknanya mungkin malam ni cerita seronok sikit lah pasal cerita pasal orang-orang yang beriman. Tapi kuliah akan datang kita akan cerita berkaitan dengan orang yang kafir ini pula meninggal dunia, macam mana dia rentap nyawa. Itu nanti kuliah akan datang. Tapi kuliah ni kita hanya fokus kepada orang yang beriman ini saja. Maka orang yang beriman ini, kata Nabi SAW, ketika mana dia nazak dan tenat, turun malaikat-malaikat daripada langit dunia, dia seorang je nampak. Kata Nabi, bidul wujuhi ka'anna wujuhahum syams, wajahnya putih berseri sebagaimana wajahnya putih terang sebagaimana terangnya matahari. Wajah malaikat ni, maksud dia dapat tengok malaikat yang turun daripada langit itu, wajah malaikat-malaikat pada ketika itu sangat cantik dan sangat terang, sangat kita panggil sebagai putih.
Kemudian kata dia ma'ahum, kata Nabi, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dalam masa yang sama, malaikat-malaikat ni bukan turun dengan wajah yang putih berseri sahaja, tetapi dia membawa kain daripada kain kafan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampaklah kain kafan yang kita nak kafankan orang yang meninggal dunia ni. Memang kita kena prepare lah, itu memang fizikal, itu memang yang zahir yang nampak. Yang Nabi sebut ni adalah kafan yang tak nampak. Untuk apa? Untuk letak roh. Untuk letak roh. Yang kita buat kain kafan di dunia ni adalah untuk letak jasad. Tapi rupanya roh ini, kata Nabi, ma'ahum kafan min akfanil jannah. Rupanya malaikat juga bawa kain kafan daripada syurga untuk bawa roh ini pergi mana? Nanti kita akan cerita. Dia bukan bawa kain kafan saja, wa hanutun min hanutil jannah. Dia juga bawa bau-bauan, maksudnya dia bawa wangi-wangian, juga wangian daripada syurga. Wangi-wangian daripada syurga. Malaikat ni turun ketika mana orang ini nazak, orang beriman ini nazak dan tenat, dia turun, dia bawa kain kafan dan dia bawa wangi-wangian untuk dia nak baukan wangi-wangian roh ini ataupun kain kafannya itu. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehinggalah malaikat-malaikat ni duduk seluas mata, maksudnya malaikat ni duduk dalam keadaan dia boleh tengok seluas mata dia, maksudnya seluas mata memandang. Dia boleh tengok tu kat sana, sana tu malaikat. Maknanya ramai dan besarnya malaikat pada saat dan ketika itu. Maka dia rehat, malaikat tu duduk untuk menunggu isyarat ataupun menunggu malaikat malaikat Israel, malaikat maut datang untuk menarik nyawa ataupun mengambil nyawa orang yang nazak ini. Malaikat rahmat tadi duduk dan tunggu. Itu seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya adalah isyarat bahawa ajalnya memang sangat hampir. Untuk tunggu malaikat Israel datang. Ini tugas malaikat Israel ataupun malaikat maut untuk cabut nyawa orang yang meninggal dunia ini daripada kalangan orang yang beriman. Kemudian kata Nabi, summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian baru datang malaikat maut. Subhanallah. Mana setelah turun malaikat rahmat ini bawa kain kafan dengan bawa wangi-wangian, bau-bauan, maknanya menunggu saat dan detik ketika mana nak cabut nyawa oleh malaikat Israel, malaikat maut. Kemudian kata Nabi, barulah malaikat maut itu turun. Hatta yajlisu inda ra'sihi, sehingga dia duduk ataupun dia berada di sisi kepala orang yang nak meninggal dunia. Maksudnya kalau dia baring, ni kepala dia, malaikat Israel dia akan duduk di bahagian belakang ni untuk tarik nyawa. Dia tarik nyawa daripada mana, Ustaz? Daripada ubun-ubun kepala. Tarik nyawa daripada ubun-ubun kepala. Semua orang akan ditarik nyawa daripada ubun-ubun kepala. Maknanya kalau dia baring sini, kepala sini, dia akan tarik roh ini daripada ubun-ubun kepala. Maka nanti daripada bawah ni akan sejuk sampailah di ghargharah. Ni ghargharah. Maka di sini pintu taubat telah pun tertutup, sampailah keluar roh itu, akhirnya meninggallah jasad tersebut. Roh tadi ni nak bawa ke mana? Ni yang disebutkan. Baik. Kemudian bila mana malaikat Israel, malaikat maut ini duduk di sisi kepalanya untuk cabut nyawa, fayaqulu, malaikat Israel ini, malaikat maut ini, dia kata, ayyatuhan nafsut tayyibah. Dia kata, wahai jiwa yang baik. Subhanallah. Tuan-tuan tengok bagaimana keadaan kalaulah orang yang beriman ini nak meninggal dunia. Malaikat-malaikat ini dia akan raikan, dia akan hormati roh yang nak keluar ini. Sehingga dia sebut, ayyatuhan nafsul tayyibah. Wahai jiwa yang baik, wahai manusia yang baik, roh yang baik. Dia kata, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dia kata, keluarlah roh kamu, ataupun keluarlah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu dan juga redha Tuhan kamu. Ini redha Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut kepada roh ni, subhanallah. Dia katakan bahawa wahai roh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu bertemu dengan pengampunan dan keredaan Tuhan kamu. Subhanallah. Ini penghormatan malaikat Israel berikan kepada orang-orang yang beriman. Qala, kata Nabi SAW, fatakhruju tasilu. Kemudian roh itu pun keluar, dicabut oleh malaikat Israel. Maknanya dalam keadaan dah nak meninggal dunia dah ni, roh itu dicabut oleh malaikat Israel, cabut dalam keadaan dikeluarkan di ubun-ubun. Maka kata Nabi, fatakhruju tasilu, maka dikeluarkan roh itu dalam keadaan mengalir. Kama tasilul qatratu min fi siqa, seperti mana mengalirnya air yang keluar. Air ni kalau keluar bukan air yang banyak tu, air ni yang keluar yang titik-titik ni, yang sikit-sikit jatuh ke bekas. Air yang jatuh ke bekas, maknanya memang terlalu slow dan terlalu perlahan. Maknanya memang terlalu ringan tarikan daripada
malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman ini. Fayakhudhuha, kemudian diambil roh itu. Malaikat Israel ini kemudian diambil roh itu untuk dibawakan, untuk diletakkan nanti di atas kain kafan malaikat rahmat yang bawa tadi. Maksudnya roh itu dikeluarkan daripada malaikat Israel, cabut daripada ubun-ubun, kemudian dalam keadaan yang sangat lembut roh itu keluar. Tapi sakit tak Ustaz? Wallahu alam, sebab saya tak pernah rasa lagi, tapi mengikut daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kematian itu ada rasa kesakitannya. Subhanallah, setiap kematian itu ada rasa kesakitannya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang ini, fayakhudhuha, maka dia pun ambil roh itu, fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Maknanya bila dah ambil roh itu, kemudian roh itu diambil oleh malaikat Israel alaihi salam, kemudian diberikan kepada malaikat rahmat itu tadi yang membawa kain kafan kita sebut tadi kan, yang mana malaikat rahmat tadi dibawa kain kafan, dia dibawa hanut, iaitu bau-bauan, wangi-wangian. Diambil roh tadi itu, diletakkan di atas kain kafan dan diletakkan wangi-wangian di atas kain kafan tersebut. Macam kita buat biasalah di dunia ini, tetapi tak nampaklah perbuatan itu, kita tak nampak. Yang ini hanya adalah perkara alam ghaib saja, alam ghaib saja yang berlaku. Maka kita hanya menguruskan jasad yang kita nampak saja. Roh malaikat yang uruskan. Wa yakhruju minha, kemudian keluar daripada roh itu ataupun daripada kain kafan dan wangi-wangian tadi. Lepas dah diuruskan roh itu, letakkan di kain kafan malaikat tadilah, malaikat rahmat tadi, kemudian letakkan bau-bauan, kemudian keluar daripadanya apa? Bau-bauan yang sangat wangi, ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, yang mana bau-bauan itu dia akan dibau seperti mana bau kasturi yang akan dibau, wujidat ala wajhil ardi, dibau oleh seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, kecuali jin dan manusia. Yang ni tak dapat bau, kita tak dapat bau lah. Kita tak dapat bau. Jangan pula kata saya ada bau lah wangi, tak ada. Itu kadang-kadang orang kata wangi, kata hantu pula kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu yang kita katakan bahawa bila mana roh ini telah diletakkan, dah dicabut, roh ini telah dicabut oleh malaikat Israel, kemudian diletakkan di atas kain kafan yang dibawa oleh malaikat rahmat, kemudian diletakkan bau-bauan, maka daripada tarikan roh itu tadi akhirnya mengeluarkan bau. Yang terakhir tadi itu keluar bau yang sangat wangi seperti bau kasturi yang dapat dibau oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, melainkan jin dan manusia. Dia kata haiwan boleh bau Ustaz? Haiwan boleh bau. Haiwan boleh bau. Mana seluruh makhluk boleh bau melainkan jin dan manusia. Habis satu bahagian. Mana bahagian daripada jasad roh ini nak keluar daripada jasad, nak pergi ke alam lain ataupun kepada kain kafan tadi ini satu bahagian. Masuk bahagian kedua, kemudian kata Nabi fayas'aduna biha, kemudian diangkat roh itu. Nak bawa pergi mana? Nak bawa ke langit. Rupanya baru kita tahu. Yang kita katakan tadi, ke mana roh kita akan pergi setelah mati. Rupanya setelah roh kita keluar, roh kita telah dibawa dan dikapankan oleh malaikat. Rupanya roh ini nak bawa oleh malaikat rahmat tadi ni, nak bawa tadi ni, bawa pergi ke mana? Pergi ke langit ketujuh. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'i minal malaikah. Dia tidak akan lalu dalam keadaan dia mesti melalui tempat langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh. Setiap langit ini dia terpaksa tempuh apa? Dia terpaksa tempuh malaikah. Dia terpaksa tempuh malaikat penjaga langit. Mesti akan tempuh. Illa qalu ma hadzal ruhut tayyib. Subhanallah. Dan setiap malaikat-malaikat ini dia akan tanya, ini roh yang baik, ini roh siapa? Subhanallah. Maknanya daripada bumi ni tadi nak naik ke langit dunia pun ada malaikat yang menjaga. Langit pertama pun malaikat akan jaga. Setiap daripada langit ini dia ada pintu dia. Pintu langit pertama, pintu langit kedua, dan setiap pintu itu dijaga oleh para malaikat penjaga langit. Maka setiap kali dia nak naik, malaikat-malaikat ni akan tanya, ma hadzal ruhut tayyib, roh yang baik ini roh siapa? Fayaquluna fulan ibn fulan. Maka berkatalah malaikat-malaikat yang nak bawa tadi ni, nak bawa roh ini naik ke atas langit, maka dia kata fulan ibn fulan, dia ni adalah fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya.
dia menyebutkan fulan ibn fulan ini adalah dengan satu nama, bukan nama dia. Kalau kata Izmir, bukan nama Izmir, tapi dia gunakan nama yang pernah dilakukan dalam dunia itu adalah perkara yang terbaik dia pernah lakukan. Kalau kata dia ini adalah orang yang kuat puasa, maka dia akan kata fulan ibn fulan, orang ini adalah orang yang kuat berpuasa. Kalau dikatakan fulan ibn fulan, orang ini yang kuat bersedekah. Dia akan cerita dekat malaikat langit pertama ini untuk apa? Untuk nak bagi tahu roh yang baik ini, dia adalah orang yang beramal dengan amalan semayang qiyamul lail, semayang malam. Mereka ini adalah menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan sesama manusia. Nama itu akan disebut oleh malaikat kepada malaikat penjaga langit, pertama, kedua, ketiga, sampailah ketujuh. Kemudian kata Nabi, hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sehinggalah dia sampai kepada langit dunia. Fayastaftihuna lahu, dia minta untuk membuka pintu langit ini. Fayuftahu lahum, maka dibukakan pintu untuk mereka. Sebab apa mereka boleh buka pintu? Pertama, jawapan dia, kerana roh ini adalah roh yang baik. Kalau kita akan cerita nanti bahagian yang kedua nanti, roh yang tak baik ataupun roh orang yang kafir, dia tidak akan buka langsung pintu langit ini. Kerana apa? Kerana baunya telah busuk yang amat sangat. Tapi sebab ini adalah orang yang beriman, ini adalah roh yang baik, baunya pun bau yang wangi, bau yang baik, nama pun nama yang baik, maka bila mana malaikat-malaikat rahmat ini nak bawa naik ke langit-langit pertama, kedua, sampailah ke tujuh, dia minta pada malaikat penjaga langit ini, fayastaftihuna lahu, dia minta untuk bukakan pintu untuk naik kepada langit yang kedua. Fayuftahu lahum, maka mereka membukakan pintu ini untuk roh yang baik ini. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, sehinggalah dia ikut semua daripada langit dunia ini, dia pergi langit kedua, langit ketiga, semua malaikat ni akan ikut hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sehinggalah dia lepas sampai kepada langit yang ketujuh. Maksudnya langit dunia, langit pertama, dia akan jumpa dengan malaikat yang penjaga langit pertama, dia akan tanya sama, benda yang sama berlaku. Ini roh yang baik, roh siapa? Dia kata fulan ibn fulan, bau pun baik, boleh tak minta tolong bukakan pintu langit pertama untuk nak naik langit kedua? Boleh, maka dia pun buka, naik pergi langit kedua. Langit kedua pula ada malaikat yang jaga, dia pun tanya mahadzar ruh tayyib, ini roh baik ni roh siapa? Roh baik ni roh siapa? Maka dia kata fulan ibn fulan, maka dia pun minta untuk bukakan pintu untuk naik langit ketiga. Naik langit ketiga pun sama juga ditanya. Begitulah berlaku sehinggalah langit keempat, lima, enam dan tujuh, sampai langit ketujuh. Saya nak sebut bahawa langit pertama, langit dunia nak pergi langit pertama pun kita tak dapat tahu di mana, punya jauh. Manusia pernah pergi ke Ustaz langit pertama? Manusia pernah pergi, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Yang lain tak pernah pergi. Yang lain tak pernah pergi. Dan sains pun ataupun kita panggil sebagai Al-Falak sekalipun yang mengkaji alam semesta ini pun dia tak dapat tahu di mana langit pertama. Tak dapat tahu. Mana tak tahu di langit pertama ni ada apa, dekat mana langit pertama pun tak tahu, apatah lagi nak pergi langit kedua, tiga, sampailah ke tujuh tu. Yang ini bila kita akan tahu, insya-Allah besok kita akan tahu bila mana roh kita telah keluar daripada jasad, kita sendiri akan tahu di mana roh ataupun di mana langit-langit ini akan pergi. Sehinggalah sampai langit ketujuh, maka Nabi sebut fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, mana Allah berkata kepada ruh yang baik ini ataupun kepada malaikat ini, uktubu kitab abdi fi illiyin, tuliskan kitab hamba aku ini di illiyin. Illiyin ini satu tempat, dia ada illiyin, dia ada sijin. Dia ada illiyin, dia ada sijin. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Mutaffifin, ada sebut illiyin, sijin. Illiyin ni tempat yang paling tinggi, yang mana illiyin ini satu tempat yang meletakkan kitab-kitab hamba dia yang baik-baik saja. Sijin di bawah untuk letakkan kitab-kitab yang buruk-buruk, yang kita tahu kalau ini tempat yang memang teruk sekali lah. Itu kitab yang tak boleh, yang kita panggil sebagai kitab yang rosak, yang teruk, ataupun ini antara orang-orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kata Allah Subhanahu wa taala uktubu ibada abdi fi illiyin, tulis kitab hamba-ku ini di illiyin, menunjukkan apa? Itu isyarat bahawa hambanya nanti akan selamat di yaumul mahsyar. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala disambung lagi, wa aiduhu ilal ardi, kemudian kembalikan roh ini kepada dunia. Fa inni minha khalaqtuhum, kerana daripada bumi ini jugalah aku ciptakan mereka. Maksudnya apa? Bila sampai langit ketujuh ini, Allah kata letakkan kitab illiyin ini kepada kitab hamba-ku ini kepada illiyin, maksudnya isyarat menunjukkan bahawa tempat kedudukan orang beriman ni tadi selamat dah. Kemudian kata Allah,
kembalikan dia ke dunia, kembalikan dia ke bumi. Kenapa kata Allah? Kerana dengan bumi ini aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan pada bumi ini jugalah akan dikembalikan mereka. Maksudnya aku ciptakan manusia ini daripada bumi, kembali juga pun nanti kepada bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan daripada bumi ini jugalah nanti mereka akan dikeluarkan sekali lagi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita memang akan balik-balik ke bumi. Ini dalilnya. Dalil daripada hadis Nabi SAW menunjukkan roh itu akan pergi ke mana? Roh itu akan pergi ke bumi semula. Masuk ke bumi semula adalah dalam alam barzah di kuburan kita. Yang ni ketika saat ini, tuan-tuan, ketika saat berlakunya naik ke langit ini, ketika ni mayat ataupun jenazah sedang buat apa? Jenazah sedang diuruskan oleh pengurusan jenazah. Mungkin tengah mandi, mungkin tengah kafan, mungkin tengah semayang, wallahu alam. Sebab nak turun balik ke bumi adalah dalam keadaan yang dia masuk saja dalam alam barzah, terus dia akan disoal oleh malaikat. Mana ketika tempoh itu jenazah ataupun jasad kita ni, jasad orang beriman tadi ni sedang diuruskan oleh manusia-manusia di atas muka bumi. Jadi itu antara dia punya kronologi cerita ini, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan turun. Kenapa nak turun balik? Kerana ada lagi ujian Allah nak bagi, ataupun soalan yang Allah nak bagi, iaitu fitnah kubur, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada orang yang dah meninggal dunia, iaitu soalan-soalan kubur. Bila dia masuk saja, tuan-tuan, sebab tu kita katakan bahawa bila kita ada seseorang yang meninggal dunia, maka jangan lengahkan urusan. Sebab dalam keadaan dia nak turun balik untuk nak letakkan dia di perkuburan, roh nak masuk balik sebenarnya. Maksudnya kalau kita roh dah dikeluarkan oleh Allah, maksudnya jasad kita dah meninggal dunia, jasad kita, roh dah dipisahkan, maka kita kena uruskan jenazah ini secepat yang mungkin. Ini tanggungjawab kita. Perkara yang tak boleh dilengah-lengahkan, kata Nabi. Salah satunya adalah bila meninggal, maka uruskan dengan segera. Tak boleh tunggu besok, lusa. Tapi kalau dah malam nak tunggu besok, tak apalah, sekejap tak apa kan. Jangan tunggu sampai 2 hari, 3 hari, jangan. Uruskan cepat. Kenapa? Kerana ni kalau berdasarkan hadis yang kita baca hari ini, malam ini, kerana roh nak masuk balik ke dalam jasad. Untuk apa? Untuk nak disoal oleh malaikat. Oh, maknanya Ustaz, roh dengan jasad dalam kubur akan bangkit balik untuk soalan? Ya. Kita tak akan tahu yang itu. Habis saya tengok dekat kubur tak bergerak-gerak pun, senyap je. Sebab mereka dah di alam yang lain. Kita kena tahu yang itu. Mereka telah berada di alam barzakh, maka kita tak akan dapat tengok pun benda tu berlaku apa. Hatta letak kamera sekalipun dalam kubur, kita tak akan dapat tengok jasad itu bangun untuk nak disoal oleh, takkan dapat tengok. Pasal apa? Pasal dia telah pun berada pada alam yang lain. Bila berada pada alam yang lain, mata kita yang duduk di alam dunia ini tidak akan dapat capture, takkan dapat tangkap. Tapi berlaku tak keadaan begitu? Berlaku. Mereka akan duduk, nanti kita akan baca hadisnya, bagaimana keadaan ketika mana duduk di dalam kubur ni pula. Kemudian kata Nabi, bila mana dalam keadaan telah kembalikan, Allah kata kembalikan mereka ke dunia, kemudian kerana aku ciptakan dia daripada bumi, kemudian kembalikan dia kepada bumi dan akan dibangkitkan besok semula pun daripada bumi. Kata Nabi, qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian roh itu masuk balik ke jasadnya. Ini hadisnya, ini dalilnya. Roh itu akan masuk balik ke jasadnya, fayatihi malakani, kemudian datang kepada roh itu dua malaikat. Dalam pembelajaran kita yang biasa kita belajar sekolah kafar dulu, siapa yang datang? Yang datang adalah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini adalah malaikat yang menyoal orang-orang yang ada dalam kubur. Inilah fayati malakani. Subhanallah. Macam mana kalau mati tanpa jasad, Ustaz? Seperti mati tanpa kubur, adakah akan disoal juga? Baik, soalan yang bagus. Sama, benda yang kita katakan walaupun jasadnya tidak ada, tetapi dia telah pun berada di tempat yang lain. Contoh kita sebutkan tadi, di baham harimau ataupun berkecai tubuh badannya, rohnya tetap sama akan berada di bumi ini balik, kemudian akan disoal oleh para malaikat. Cuma di mana, wallahu alam, kita tak tahu. Cuma secara sinonimnya kita tahu bahawa setiap yang mati akan diletakkan di perkuburan untuk disoal. Tetapi kalau dikatakan bahawa dia mati dalam keadaan tidak tahu badannya berkecai macam mana, ataupun berkecai tak tahu jasadnya di mana, ataupun mungkin di baham harimau, di baham ular dan seumpamanya, di dalam laut contohnya, maka semuanya itu berjalan dengan benda yang sama. Roh itu akan turun balik untuk disoal oleh para malaikat. Tak semesti di alam kubur. Seperti kita sebutkan tadi, tak semestinya jasad itu dikubur. Di mana-mana pun jasadnya itu
tetapi tetap dia digelarkan sebagai alam barzakh. Jadi sebab itu kita tak nampak ke mana roh itu pergi. Cuma Nabi sebutkan di sini bahawa roh itu akan naik pergi ke langit ketujuh untuk menentukan bahawa kitab kita ini, kitab amalan yang kita buat ini sama ada di Iliyin ataupun Sijjin. Maka Allah kata pulangkan roh ini ke bumi sebab aku ciptakan dia daripada bumi. Maka bila sampai dah ke perkuburan, tempat dia balik, maka kata Nabi datang pada dia dua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian dia dudukkan pula jasad tu. Subhanallah, dia dudukkan. Bila kita sebutkan, kalau biasa sinonim orang yang meninggal dalam kubur, meninggal baring, tiba-tiba datang dua malaikat untuk nak soal. Malaikat ini dia tegakkan badannya, maksudnya dalam keadaan dia duduk yang kaki melunjur. Macam mana nak bayangkan? Tuan-tuan duduk tengok TV, kaki tuan-tuan menghala ke TV tapi tuan-tuan duduk. Macam tu cara dia. Jadi fayujlisanihi maksudnya dia mendudukkan jasad itu, roh itu duduk tapi dalam keadaan melunjur. Sehingga Umar tanya, dia kata, wahai Rasulullah, dalam hadis yang lain dia kata, Rasulullah, adakah kita duduk di alam barzakh kita boleh ingat dan kita boleh rasa sama macam dunia saat ini? Kata Rasulullah, na'am, sama. Kita boleh sama rasa sakitnya dekat dalam dunia, sama juga rasa sakit dekat kubur. Kita boleh rasa boleh dengar tak orang-orang yang ada di atas kuburan kita? Boleh. Ini ada hadis Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi, innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Kata dia, apabila seorang hamba Allah yang telah dikebumikan, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian sahabat-sahabatnya, keluarganya balik, maksudnya dah dikebumikan, kemudian sahabat-sahabatnya, keluarganya nak balik ke rumah lah, tinggalkanlah kuburan itu. Wa innahu la yasma'u qar'ani alihim. Subhanallah, dia boleh dengar bunyi tapak kasut orang yang ada di atas. Dia boleh dengar bunyi tapak kasut yang ada di atas. Subhanallah. Jadi ini antara perkara yang kita kena tahu. Bahawa boleh dengar tak? Boleh. Cuma dia tak boleh nak bercakap apa-apa, tak boleh nak buat apa-apa, jeritlah apa sekalipun. Banyak hadis-hadis yang lain yang kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang riwayat Bukhari, antaranya kalau orang-orang yang tidak meninggal dunia, nak bawakan dia pergi ke perkuburan. Ni bukan masuk dalam barzakh lagi ni, maksudnya dah meninggal dunia, rohnya itu jasadnya itu nak dibawa ke perkuburan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, idza wudi'atil janazah, bila mana dibawakan ataupun diletakkan jenazah ini untuk nak diusung pergi ke perkuburan, fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, dan para lelaki mengusung, maksudnya orang laki-laki ini diambil jenazah ini untuk dibawakan perkuburan. Fa in kanat salihah, kalaulah jenazah ini adalah jenazah yang baik, qalat qaddimuni, bawa aku cepat. Bawa ke mana? Bawa ke alam kubur, alam barzakh. Sebab apa? Bila dia dah dapat tahu tadi bahawa dia akan dimasukkan dalam kubur balik dan kitabnya berada di Iliyin, kalau kita gabungkan hadis tadi, bahawa dia dah dapat tahu bahawa Allah redha akan dia. Sebab itu kata malaikat tadi, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah wahai roh kepada pengampunan Allah dan juga keredaan Allah. Maka dia dah dapat tahu bahawa dia akan duduk di alam barzakh yang sangat-sangat terselesa dan tenang. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ini, dalam hadis yang lain, dia kata kalau orang ini adalah orang yang meninggal ini adalah orang yang soleh, dia akan kata qaddimuni, bawa aku cepat. Tapi orang yang bawa ni tak dengar lah. Kalau dengar mau lagi habis dah dia. Cuma dia boleh sebut begitu saja, bawa aku cepat. Rasa tu nak cepat masuk alam barzakh. Kenapa? Kerana dia tahu di alam barzakh nanti dia akan jadi satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Wa in kanat ghaira salihah, kalaulah orang yang mati ini adalah bukan yang saleh, bukan orang Islam ataupun bukan orang yang beriman. Qalat ya wailaha, dia kata celakalah roh ini. Kenapa? Aina yadhhabuna biha, ke mana kau nak bawa roh ini? Kau nak bawa aku ni ke mana? Maksudnya begitu. Subhanallah. Mana nak bawa? Dia meronta-ronta tak nak pergi kepada alam barzakh. Ini dalilnya dalam dalam Al-Bukhari, riwayat Imam Al-Bukhari. Ini dalilnya menunjukkan bahawa orang yang saleh dia akan suruh cepatlah masuk dalam alam barzakh sebab nak masuk cepat, nak masuk dalam keadaan tenang, nak selesa. Tapi kalau orang yang ghair salihah, yang bukan orang saleh, maka dia akan kata celakalah roh ini, ke mana nak bawa roh ini, ke mana nak bawa aku ni? Subhanallah. Maka ini yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kemudian kata Nabi SAW, bila mana dalam keadaan dia telah didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, fayaqulani lahu, maka ditanya kepada orang yang meninggal ini dalam alam barzakh. Sambung balik hadis yang panjang tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, bila datang dua malaikat di alam barzakh tadi, kemudian didudukkan, kemudian barulah mulanya soalan kubur. Ditanya kepada mereka, man rabbuka,
siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, siapa Tuhan kamu ini biasa dah kita dengar. Kita boleh jawab, kadang-kadang kita hidup kita boleh jawab tak? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita boleh jawab tak? Boleh. Kita akan kata Allah itu Tuhan aku. Kita boleh jawab. Kadang kita siap hafal, Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, Al-Quran itu kitab aku. Kita boleh hafal, tetapi saat dan ketika ini bukan hafalan kita yang menjawab, tetapi yang menjawab adalah amalan-amalan kita dalam dunia saat ini. Amalan kita baik, maka pengukuhan yang kita pegang kalimah la ilaha illallah dalam dunia ini, kita tidak mensyirikkan Allah, kita memang mengikut syariat Allah, syariat Islam. Di akhirat besok ataupun di alam barzah juga besok, kita akan dapat pegang kekuatan ini. Kita akan sebut juga la ilaha illallah. Bila ditanya oleh malaikat munkar dan nangkir, man rabbuka, maka dia jawab fayaqulu rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, bila jawab soalan yang pertama dapat dijawab rabbi Allah, soalan kedua, ketiga, keempat, kadang ada orang tanya, Ustaz, kalau pertama dapat jawab rabbi Allah, kedua, tiga, keempat ada potensi tak nak salah? Jawabnya tidak ada. Bila sebut Tuhan aku ialah Allah, jawapan soalan kedua pun akan tepat, ketiga pun akan betul, keempat pun akan betul, semua akan betul. Tapi bila mana jawapan yang pertama itu betul, tuan-tuan apa tahu berlaku apa di perkuburan pada ketika itu, alam barzah itu berlaku apa? Tiba-tiba dia jawab sahaja betul, kuburannya telah pun buka sebesar-besarnya, beberapa hasta di sebelah kanan, beberapa hasta sebelah kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Kemudian dia menjadi kehijau-hijauan, dilalukan satu bauan dengan bau-bauan syurga. Sebab nanti kita akan ceritakan yang itu, menunjukkan bahawa soalan pertama ni dah jawab sahaja, maka ketika itu telah pun buka besar dah ruang yang dipanggil sebagai taman-taman syurga. Dia kata, Ustaz, betulkah ada himpitan kubur? Jawapannya betul. Himpitan kubur ni ada. Masuk saja kubur, yang pertama sekali kena pada kita semua adalah himpitan kubur. Nanti kita akan bacakan hadis tu pada kuliah akan datang, insya-Allah, sebab saya tak sempat dah nak ceritakan hadis yang lain ini. Cuma nak sebutkan, bila mana ditanya saja man rabbuka, maka dia kata rabbi Allah. Dia kata fayaqulani lahu, ditanya lagi soalan yang kedua, dia kata ma dinuka, apa agama kamu? Maka orang yang beriman ini kata diniyal Islam, agama aku ialah Islam. Mana soalan pertama boleh jawab, kedua mesti boleh jawab. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi soalan yang ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa yang dikatakan sebagai laki ni yang diutuskan kepada kamu ini? Wallahu alam, sama ada didatangkan wajah Rasulullah ataupun wallahu alam macam mana keadaan dia, tapi soalan dia ma hadzal rajul, siapa laki ni, ataupun laki ni siapa yang dibawakan diutuskan kepada kamu? Maka kata orang yang beriman ini, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah. Soalan ketiga dapat jawab bahawa Rasul itu, Muhammad itu adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu. Soalan keempat lagi ditanya kepada orang yang meninggal ini ataupun orang yang beriman ini, wa ma ilmuka, apa ilmu kamu? Maka orang yang beriman ini kata qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, fa amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepada Al-Quran ini dan aku membenarkan semua yang ada dalam Al-Quran ini. Tentang bayangkan, semua perkara yang disebutkan tadi ini, dia bukan boleh kita hafal ayat ni, tak boleh. Daripada sudut kita tahu bahawa Rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah, menunjukkan bahawa aku kena taat kepada Allah. Dia menunjukkan bahawa madinuka, ataupun apa agama kamu, agama aku ialah Islam, maka dia kena menjalankan seluruh syariat Islam itu, baru dia boleh jawab dekat akhirat besok. Kalau dikatakan sebagai Rasul itu adalah Rasul dia, Muhammad itu adalah Rasul dia, ini adalah Rasulullah, dia kena ikut yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah ikutan dia, idola dia, apa yang Nabi buat dia kena ikut, baru dia boleh jawab Rasulullah besok di yaumul mahsyar ataupun di yaumul barzah. Kalau dikatakan Al-Quran itu pegangan dia, segala apa yang ada di dalam Al-Quran dia taat, dia beriman dan diamalkan dalam kehidupan saat ini ketika hidup, maka dia boleh jawab soalan yang keempat dengan betul. Subhanallah, bagi orang yang beriman, maka dia boleh jawab keempat-empat ini. Habis soalan ini, habis, tidak ada lagi soalan. Maka ketika itu kata Nabi, fayunadi mudadin fis sama an sadaqa abdi, tiba-tiba terdengar suara daripada langit yang mengatakan bahawa hamba-Ku ini berkata benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka kata suara ni tadi, bentangkanlah, hamparkanlah satu hamparan daripada syurga untuk dia. Maksudnya dalam alam barzah tadi ni, bentangkan hamparan ini untuk dia, maknanya lorong tu dah ada dah untuk dia nak masuk ke dalam syurga Allah. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan dia dengan pakaian syurga. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakan satu pintu untuk dia, pintu daripada pintu syurga. Maksudnya dia boleh nampak dah syurga, lorong tu dah nampak dah, lorong dah nampak, dia punya pakaian dah dapat, pintu pun dah nampak,
kata Nabi, qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, kemudian datang kepadanya bau-bauan yang sangat wangi daripada lorong syurga itu. Subhanallah. Tuan, mana kita tak seronok bila nak duduk di alam barzah. Kalau layanan sebegini, subhanallah, dah pukul 8.45. Saya habiskan sikit lagi. Bagaimana untuk kita nak dapatkan benda ini kalaulah kita tak boleh beramal dalam dunia dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Dapat VVIP punya tempat. Subhanallah. Diberikan pakaian-pakaian yang daripada syurga, hamparan daripada syurga, pintu telah pun dibuka, lorong-lorong yang dimasukkan itu adalah bau-bauan yang sangat wangi. Subhanallah. Kemudian kata dia, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Ini dalilnya tadi. Bila dia dapat jawapan yang betul, kubur yang tadi dikatakan sebagai dihimpit, maka dikeluar ataupun dibesarkan oleh Allah. Wa yufsah, maksudnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas mata memandang. Dia tidak akan rasa sempit dalam kubur itu kerana dia adalah orang yang beriman. Qala, kata Nabi, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba kata Nabi, setelah dapat semua ni semua, datang seorang laki-laki pada orang yang beriman ini. Hasanus siyab, dia memakai dengan pakaian yang baik. Tayyibur rih, bau pun bau yang wangi. Laki ni kita tak tahu siapa ni, tapi laki ni datang untuk nak datang teman kita ni. Dia kata, Nabi kata laki ni datang dalam keadaan wajahnya baik, pakaiannya cantik, baunya pun bau wangi. Maka orang beriman ni kata, orang yang datang ni tadi, yang wangi, wajahnya cantik ni tadi, dia kata abshir billadhi yasurruk. Dia kata bergembiralah dengan apa yang telah dipermudahkan oleh kamu. Hadza yaumuka alladhi kuntu tu'adu. Subhanallah. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Subhanallah. Orang yang laki-laki wajah cantik, pakaian cantik, bau wangi tadi disebut kepada orang beriman yang dah meninggal dunia tadi, dia kata gembiralah kamu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Tiba-tiba orang yang beriman yang mati ni tadi, dia terkejut dan tengok, dia kata, man anta? Siapa kamu? Dia nak tahulah siapa kan, nak tak kenal, tapi dia kata man anta, fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair, dengan keadaan kamu datang wajah yang cantik, pakaian yang baik, wangi pula tu, siapa engkau sebenarnya ni? Maka jawablah orang laki-laki yang wajahnya cantik tadi, dia kata ana amaluka salih. Subhanallah. Dia kata aku adalah amalan soleh engkau. Subhanallah. Rupanya kita tahu bahawa dalil ini memberikan kita faham bahawa amalan-amalan soleh kita nanti besok akan dapat memberikan teman kepada kita besok di alam barzah besok. Subhanallah. Dia kata ana amaluka salih. Aku ni adalah amalan soleh kamu. Aku akan duduk dekat sini sampai kiamat. Subhanallah. Kita rupanya tak duduk seorang-seorang, tuan-tuan. Kita ada amalan-amalan soleh yang akan temankan kita ini sehinggalah kiamat besok. Sehingga orang yang beriman ini kata, Rabbi aqimis sa'ah hatta yarji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Cepatkanlah hari kiamat. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia dah seronok. Dia dah nampak gambaran bahawa dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kita katakan bahawa seronoknya bila mana kita baca hadis ini berkaitan dengan orang yang beriman, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis sa'ah, cepatkan kiamat, cepatkan kiamat. Kerana dia dah nampak gambaran untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang beriman, bahawa orang yang beriman dia akan dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilayan oleh malaikat dalam keadaan yang VVIP. Maka dalam keadaan beginilah mereka akan didudukkan. Ada hadis yang lain mengatakan bahawa malaikat akan minta untuk dia tidur. Numu kanaumil aris, tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin. Itu bagi orang yang beriman. Maksudnya dalam keadaan selesai dah disoal oleh para malaikat, dia dah dapat dah macam-macam kenikmatan, maka malaikat suruh dia tidur. Tidurlah, besok kamu bangun terus kiamat. Subhanallah. Ini antara dalil yang lain yang menyebutkan bahawa kita duduk di alam barzah dengan keadaan yang sangat-sangat singkat masanya. Subhanallah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi kita akan sambung untuk Masjid Abdullah bin Zubair ini ataupun Masjid TUDM ini, untuk kita sambung pula. Nabi lepas habis cerita ni saja, dia dah bagi tahu tentang orang yang beriman ini akan duduk dekat dalam syurga dan nampak dah macam-macam gambaran setelah mana dia dah diberikan kenikmatan. Kemudian kata Nabi, wa innal abdal kafir. Kemudian kata Nabi, untuk orang yang kafir pula bagaimana keadaan dia. Ada sambungan hadis yang sangat panjang,
Nanti saya akan ceritakan lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang untuk ceritakan pula bagaimana keadaan orang yang kafir yang direntap nyawa dia, rohnya dikeluarkan, bagaimana dia nak tempuh langit yang di atas, langit pertama, langit kedua, bagaimana dia dihumbankan ke dalam kubur, bagaimana dia disoal oleh para malaikat. Insya-Allah kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Jadi saya rasa cukup sekali itu dulu. Terima kasih banyak-banyak yang memberikan perhatian pada kuliah saya, live saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa akan datang. Dan saya juga menjemput tuan-tuan yang berada dalam kuliah saya ini untuk lepas daripada ini pukul 9. Pukul 9 kita ada 10 minit lagi, kita akan ada satu lagi kuliah ataupun forum dipanggil. Forum dengan sahabat saya ada lagi 2 orang, iaitu Ustaz Zukri dengan juga Ustaz Sabran, untuk kita bincangkan satu forum yang dianjurkan oleh Surau An-Nur Astro Bukit Jalil dalam pukul 9 begitu. InsyaAllah kita akan berjumpa di sana nanti. Saya juga invite dan jemput tuan-tuan yang ada dan hadir pada malam ini insyaAllah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menedah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.